Saya rasa amat memeranjatkan kerana rumah tu bukan sebuah rumah yang kita idam-idamkan macam sebagai istana. Barang-barangnya berkumpul daripada lantai sampai ke siling. Geylang Serai merupakan penempatan orang Melayu yang paling tua di Singapura. Kaya dengan sejarah serta tempat membeli belah, Geylang Serai juga terkenal dengan gerai-gerai untuk menjamu selera. Baru-baru ni saya dapat tahu ada sekumpulan sukarelawan yang giat membantu membersihkan rumah penduduk-penduduk sekitar ini supaya mereka dapat hidup dengan lebih selesa. Dan hari ini saya akan bertemu dengan salah seorang daripada mereka. Apakah peranan Encik Zailani di Bandar MQ at Geylang Serai? Okey, peranan kita adalah untuk kepentingan penduduk Melayu Islam kita. Untuk kita mendekatkan diri kita dengan mereka. Dengan itu, mereka dengan rela hati akan memberitahu kita tentang masalah yang mereka hadapi kerana sebahagian daripada mereka tidak tahu di mana nak mendapatkan pertolongan. Seperti macam financial issue, dari segi perumahan, dari segi kesihatan. Jadi dari situ telah peranan penting kita sebagai ahli M Kuasa 3 di Geylang Serai ini. Saya diberitahu juga salah satu isu adalah masalah kutip dan simpan barang. Ini isu yang lain daripada yang lain. Bila isu ini ditimbulkan, saya rasa ini satu cabaran bagi kita untuk mencari huraian bagaimana nak membantu penduduk yang mempunyai masalah seperti ini. Kalau kita memikirkan, kalau kita melihat keadaan rumah itu mungkin memeranjatkan. Memang menurut kajian, 1 di antara 50 rakyat Singapura mengalami tabiat kutip dan simpan barang juga. Mungkin Cik Zailani boleh ceritakan keadaan rumah yang dikunjungi oleh sukarelawan MQ at Geylang Serai. Setelah mendapat maklumat, kita akan mengadakan kunjungan ke rumah tersebut dan beritahu mereka tujuan kita ke sana. Bila melihat keadaan rumah tu walaupun di luar, saya rasa amat memeranjatkan kerana rumah tu bukan sebuah rumah yang kita idam-idamkan macam sebagai istana. Barang-barangnya berkumpul daripada lantai sampai ke siling. Dan kadang laluan rumah tu mungkin ke dapur ke apa, bila kita dapat kebenaran masuk, hanya satu orang je boleh lalu. Diorang akan stack whatever they have, macam karang-guni. Apa barang yang boleh membuat hasil bagi mereka, saya rasa lah. Seperti kipas, kadang ada kotak-kotak kasut yang terpakai, baju yang terpakai, besi-besi, kadang-kadang ada wheelchair. Jadi kita bayangkan tak ada barang yang macam kita order, tapi ini barang semua yang dipungut-pungut di bawah dan diletakkan kat rumah. Kenapa mereka mengumpul barang? Mungkin mereka ada masalah financial atau mungkin mereka kumpul-kumpul barang. Jadi setelah mendapat kebenaran dan meneliti keadaan rumah itu, kita akan meneliti barangan yang ada dekat situ. Kalau barang tu boleh digunakan, kita akan memberitahu mereka bahawasanya kita akan membantu untuk menjualnya. Jadi kita akan berhubung dengan pihak-pihak tertentu, dan barangan yang tak boleh digunakan tu kita akan meminta kebenaran untuk menghapuskannya. Walaupun kumpulan kita melakukan kerja-kerja itu, tapi kita juga ingin ahli keluarga mereka melibatkan diri kerana mereka lebih mengetahui barangan mereka daripada kita. Kerjasama masing-masing tu amat diperlukan. Apa reaksi mereka bila mereka bertemu dengan Encik Zailani? Ada yang menerima, ada yang mungkin menolak. Macam marah kenapa kita ke sana. Kita menerangkan tujuan kita dari segi kesihatan, dari segi keselamatan mereka dengan ahli keluarga mereka. Jadi kita gunakan macam teknik dangerous to them. Kalau apa-apa berlaku, siapa yang akan membantu, pakcik atau makcik? Dari segi psikologi, kita gunakan teknik untuk mengubah pemikiran mereka. Kita pun mempunyai kumpulan Hoarders Task Force kat Geylang Serai ni yang terdiri daripada Town Council, pihak polis, pihak civil defence. Jadi kita akan tackle dari sudut-sudut yang terperinci. Misalnya kalau mereka ada masalah kewangan, kita akan terangkan bahawa kita ada bantuan-bantuan agensi yang boleh membantu dari segi kewangan. Kalau kita dapat mengubah pemikiran mereka tu, insya-Allah saya rasa kita berjaya untuk membantu mereka membersihkan rumah mereka. Mengapa menyumbang masa dan tenaga ni amat penting bagi Encik Zailani? Saya bayangkan kalau benda tu berlaku kepada ahli keluarga kita atau kepada diri kita. Jadi saya akan cuba usaha mencari huraian dia, penyelesaian dia itu. Nilai yang penting sebagai ahli sukarelawan adalah keikhlasan kita kerana kerja-kerja yang kita lakukan adalah kerja amal. Semuanya datang daripada hati kita. Dan tujuan kita tu satu je, untuk membantu.
Apakah harapan Cik Zailani untuk penduduk-penduduk di sini? Harapan saya pada penduduk adalah untuk mereka bersama-sama kita ahli sukarelawan untuk membantu menangani masalah-masalah yang penduduk hadapi. Jadi dengan mereka bersama-sama kita dapat bergabung tenaga kerana setiap masalah tu ada huraian dia, dan kita juga mempunyai badan-badan yang boleh membantu untuk menguraikan masalah-masalah mereka. Banyak lagi usaha-usaha yang ingin dijalankan oleh Encik Zailani dan para sukarelawan di M-Cube at Geylang Serai. Dengan dedikasi dan kegigihan mereka, lebih ramai lagi penduduk Geylang Serai boleh dibantu. Dan jika anda minat, sila daftar untuk menjadi sukarelawan di bandar M-Cube yang terdekat.